Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini kita ingin membicarakan bukan tentang demam pilihan raya, tetapi tentang satu aspek menghadapi pilihan raya itu, kerana kita tahu apabila terbubarnya sahaja Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen, bagaimana tentang urus takbir negeri dan negara? Siapakah yang menjadi kerajaan? Apakah peruntukan kalau ada dalam perlembagaan dan sebagainya terhadap isu ini? Dan oleh kerana saya memerlukan pandangan pakar perundangan dalam hal ini, saya gembira untuk mengalu-alukan tamu saya pada malam ini, Saudara Shahrizan Johan. Biasanya saya membaca garis masa Twitter beliau untuk mengetahui tentang isu-isu seperti ini, tapi alhamdulillah malam ini beliau ada secara langsung di studio. Oleh itu saya ingin membawa sedikit peringatan kembali bahawa mungkin selama ini kita tidak begitu melihatnya, tetapi sejak beberapa hari ataupun minggu lalu, isu ini timbul kembali. Ia pernah ditimbulkan oleh pelbagai pihak daripada NGO, termasuklah aliran dan sebagainya beberapa tahun dahulu, hinggalah kepada kini di universiti, di Majlis Peguam sendiri dan oleh beberapa pihak lain. Dalam konteks itu, mungkin soalan pertama saya bagi Shahrizan adalah, bila bubar saja Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, maknanya kuasa eksekutif ataupun kerajaan yang terbentuk itu pun maknanya habislah tempohnya. Dalam erti kata itu, jika 60 hari ada masa untuk Kerajaan Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya, masih lagi urus takbir perlu berjalan untuk tempoh itu. Dan itulah tujuan demokrasi, supaya ada orang yang boleh diberikan kepercayaan bagi mengurus takbir. Jadi siapa yang nak mengurus takbir ni? Mungkin pertamanya, kerana panduan yang paling utama itu adalah perlembagaan negara. Apakah peruntukan ataupun aspek-aspek dalam perlembagaan yang memberikan kita panduan tentang perkara ini? Okey. Jika kita lihat dalam perlembagaan persekutuan, sebenarnya konsep kerajaan sementara atau dalam bahasa Inggeris lebih dikenali sebagai caretaker government ini sebenarnya tidak dinyatakan secara terperinci atau secara khusus di dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan tidak mengatakan bahawa apa yang berlaku atau siapa yang mentadbir negara apabila Dewan Undangan, sama ada Dewan Undangan Negeri atau Parlimen dibubarkan. Perlembagaan tak cakap. Jadi panduan yang kita ada adalah convention yang diamalkan sebelum ini oleh Parlimen dan juga Dewan Undangan, yang mana kita mengikut sistem Westminster. Dan mengikut Convention Sistem Westminster, apabila terbubarnya atau dibubarkan satu Dewan Undangan, tak kiralah Parlimen atau Dewan Undangan Negeri, secara automatiknya juga mandat yang diberikan oleh kerajaan rakyat kepada kerajaan pada masa itu juga akan terhapus. Tidak ada lagi. Jadi, tetapi kita masih seperti yang dikatakan tadi, kita masih perlu ada satu kerajaan untuk mentadbir. Sama ada negeri atau negara. Jadi pada ketika itu, pada tempoh di mana terbubarnya atau dibubarnya Dewan Undangan, sehinggalah kerajaan baru dibentuk, kita panggil itu adalah satu kerajaan caretaker, atau kerajaan sementara. Dan kalau ikut panduan, memang ada beberapa perkara yang harus tidak boleh dibuat oleh satu kerajaan sementara pada ketika itu. Tapi tempoh di antara pembubaran dan pembentukan kerajaan baru, kerajaan yang mentadbir pada ketika itu dikenali sebagai kerajaan sementara atau caretaker government. Shahrizan, saya nak pakai bahasa orang biasa lah. Kerana mereka bila bercakap tu dia sebut saja. Dia kata, kerana tu kerajaan yang sedia ada ni nampak macam automatik saja menjadi kerajaan sementara. Adakah itu fahaman kasar yang relevan dalam perkara ini, kerana mereka yang akan terpilih dalam konteks itu, atau adakah dipilih, ada upacara khas ke untuk melantik kerajaan sementara itu bagaimana, mengikut konvensyen yang ada bagaimana, kerana biasanya itulah secara kasarnya akan terjadi. Memang benar, secara automatik kerajaan yang sedia ada akan menjadi kerajaan sementara. Jadi walaupun mereka masih kekal dalam kerajaan, mereka tidak lagi menjadi kerajaan biasa yang mempunyai mandat, tetapi secara automatiknya mereka kira bertukar topi untuk menjadi kerajaan sementara. Jadi tidak ada satu pelantikan formal yang dilakukan oleh ketua negara, contohnya Sultan atau yang di-Tun Agong. Tidak ada pelantikan formal. Cuma transition itu daripada satu kerajaan yang mempunyai mandat kepada kerajaan sementara. Tetapi saya rasa kita sebagai rakyat harus melihat
mana-mana kerajaan pada ketika itu adalah sebagai satu kerajaan sementara atau caretaker government dan bukannya kerajaan yang mempunyai mandat. Persoalan yang utama kalau saya lihat media sosial dan sebagainya, malah ada juga di media perdana dibincangkan, apakah batasan kuasanya? Kerana kalau namanya sementara, tentunya dia tidak boleh bergerak sebagai kerajaan yang diberikan mandat penuh oleh proses pilihan raya itu. Atau bagaimana? Sebenarnya sekali lagi kalau kita lihat, kalau dalam perlembagaan memang tak nyatakan lah. Perlembagaan tak nyatakan tentang perkara ini. Sekali lagi kita terpaksa pergi ke convention. Dan panduan apa yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat dalam untuk satu kerajaan sementara, sebenarnya kita boleh lihat secara amnya ada beberapa prinsip untuk kerajaan sementara. Pertama, prinsip yang utama ataupun satu pemikiran yang utama dalam satu kerajaan sementara yang kita harus ingat adalah ini adalah kerajaan tanpa mandat. Okey. Kerajaan tanpa mandat dan juga kerajaan tanpa pengawasan. Sebab kita kena ingat pada ketika itu tidak ada Dewan Undangan atau Parlimen untuk menjadi checks and balance kepada kerajaan. Jadi apa-apa kerajaan yang mentadbir pada ketika itu haruslah mentadbir secara minimum. Maksudnya mentadbir hanya untuk memastikan urusan seharian pentadbiran itu masih berlangsung dan tidak lebih daripada itu. Kerajaan caretaker, kerajaan sementara harus memastikan bahawa apa-apa tindakannya tidak boleh mengikat kerajaan yang akan datang. Tak kiralah siapa kerajaan akan datang. Jadi dia tidak boleh membuat tindakan untuk mengikat kerajaan akan datang apabila ianya suatu kerajaan sementara. Contohnya macam kontrak baru ke tender ke atau bagaimana? Ya, salah satu contoh ialah kalau suatu kerajaan sementara, caretaker government, kerajaan sementara tersebut tidak wajar memasuki dalam apa-apa kontrak, beri apa-apa tender contohnya yang signifikan, yang besar ketika menjadi satu kerajaan sementara. Apa lagi yang tak boleh dibuat? Tak boleh memberi undertaking, aku janji. Tidak boleh membuat inisiatif baru. Tidak boleh mengumumkan perbelanjaan baru. Tidak boleh membuat keputusan dasar baru, policy decisions, tak boleh. Juga tak boleh buat pelantikan baru, pelantikan yang signifikan. Contohnya, mereka nak melantik satu setiausaha kerajaan negeri contohnya pada tempoh interim tersebut, tak boleh. Apa lagi yang tidak boleh dilakukan? Contohnya, satu kerajaan sementara tidak wajar membuat apa-apa lawatan sama ada dalam negeri atau luar negara atas kapasiti sebuah kerajaan yang mempunyai mandat. Contohnya kalau macam kita ambil contohnya mana-mana kerajaan negeri, dia tak bolehlah pergi ke luar negara dan kata saya mewakili kerajaan negeri A contohnya dan masuk kontrak atau buat pengumuman apa-apa dengan mana-mana pihak. Ya, perjanjian dengan negara lain. Ya. Jadi itu antaranya. Saya rasa perlu pergi rehat yang pertama. Tapi apabila kembali, ini bukanlah perkara baru bagi negara-negara lain yang telah lama merdeka daripada kita. Dan tadi pun Syahrazan sebut tentang Westminster model. Tapi di sana, bagaimana mereka melihat perkara ini dan juga urus takbir mereka. Kerana ada yang berpendapat bahawa contohnya Chief Secretary of the Government of UK contohnya kan, mereka jelas dalam kualiti urus takbir kepada awam tu sehingga tidak ada timbul perasaan yang perlu dibincangkan lagi dengan panjang lebar. Sistem itu telah berjalan dan akan terjadi pemisahan, pemetakan dan yang penting lagi adalah ketelusan dan kepercayaan itu semua orang boleh terima. Itu kita bincangkan selepas rehat ini. Bermula besok tengah malam terbubarnya Dewan Undangan Negeri yang pertama di Malaysia
Dan dalam konteks itu kita bercakap tentang kerajaan yang akan mentadbir selepas itu, sehinggalah berlaku pilihan raya adalah kerajaan sementara. Dalam konteks itu saya ditemani oleh saudara Syarif dan Johan, pengurusi Jawatankuasa Undang-Undang Perlembagaan Majlis Peguam Malaysia, dan tadi kita bercakap tentang Westminster Model. Jadi di sana tu bagaimana? Adakah mereka sudah pun mencapai kata komentar tertentu dalam media baru dan sebagainya? Mereka telah mencapai kematangan politik dan demokrasi yang tinggi. Jadi isu ini bukanlah satu isu besar bagi mereka. Tapi kalaupun mereka sudah sampai tahap itu, kita nak juga belajar apakah amalan baik yang kita boleh ambil. Kalau kita lihat di UK contohnya, tidak ada satu sistem di mana kerajaan caretaker itu dilantik menjadi kerajaan caretaker. Cuma seperti telah nyatakan tadi, diteruskan, dan oleh kerana di sana politiknya telah matang, demokrasinya telah matang, kerajaan sementara, kerajaan caretaker di sana faham bahawa ianya merupakan satu kerajaan sementara. Rakyatnya juga faham bahawa ianya merupakan satu kerajaan sementara. Jadi isu tentang sama ada perlu kita buat garis panduan atau segala macam tidak timbul di contohnya di negara UK, sebab kematangannya telah ada di situ. Tetapi apabila kita lihat di sini, mungkin isu ni sebenarnya bukan pertama kali kita menghadapi pilihan raya sebenarnya. Dah 12 sebelum ni dan ini yang ke-13. Dan bila kita lihat 12 sebelum ni, apabila Dewan Undangan dibubarkan, sudah tentu kerajaan yang mentadbir ketika itu, sehinggalah kerajaan baru secara teknikal dibentuk, adalah kerajaan sementara. Bukan baru. Cuma sekarang saja baru ni kita bercerita tentang kerajaan, mungkin sebab kerajaan sementara, mungkin sebab kita dah semakin peka, kita dah semakin mengenali tentang perlembagaan, dan juga mungkin juga sebab senario politik telah berubah. Jadi ada kemungkinan kerajaan negeri atau mungkin kerajaan pusat akan berubah. Dan kalau ada perbezaan, ada transition di antara satu kerajaan yang ditadbir oleh satu parti itu kepada parti yang lain, kita perlu pastikan bahawa period ataupun tempoh masa di antara kerajaan A bertukar kepada kerajaan B itu tidak digunakan atau disalahgunakan oleh kerajaan sementara. Okey. Ya. Soalan dalam peluang ini, saya ingin mengambil sisi pandangan tentang kematangan demokrasi, kematangan menghargai perlembagaan, ataupun dalam konteks kerajaan sementara tidak tertulis secara literal, tetapi semangat perlembagaan itu yang membawa, menyeru ke arah urus takbir yang baik dan sebagainya, keadilan. Jadi bagaimana saudara Syahrizal melihat perkara itu? Kerana akhirnya apa pun undang-undang, apa pun convention, dia mengarah ke arah kualiti hidup masyarakat yang lebih baik. Jadi kita kadang-kadang bosan jugalah dalam konteks itu pakai bahasa orang biasa. Mendengar, negara lain ini lebih matang. Tapi saya berpendapat ada juga poket-poket tertentu yang mana kita boleh mula menyebarkan dengan lebih luas. Sebab kita sudah sampai satu tahap di mana kita juga sudah mula menunjukkan kematangan dalam perkara-perkara ini. Pada pandangan saudara Syahrizal, terutamanya perspektif peguam, apakah silver linings ataupun bahan-bahan yang sudah pun baik dalam konteks itu bagi Malaysia yang boleh diteruskan? Pertamanya saya rasa kesedaran dah ada. Dan kita lihat sejak akhir-akhir ini kita lihat lebih banyak panggilan yang dibuat oleh masyarakat madani contohnya untuk kita letakkan, kita gubal satu mungkin sama ada undang-undang atau tidak pun satu garis panduan administratif untuk kita pastikan had kerajaan sementara. Dan ini saya rasa satu perkembangan yang positif sebab lihat saja betapa kita semua berbicara tentang perkara ini di media sosial, di media arus perdana contohnya. Kita sekarang dah berbicara. Sebelum ni tak ada. Jadi saya rasa ini satu peluang untuk kita ambil peluang ini. Mungkin bukan untuk pilihan raya ini, tapi mungkin pilihan raya yang datang. Kita ambil peluang selepas ini, kita gubal sama ada undang-undang atau garis panduan secara dokumen pentadbiran. Kita gubal, kita perincikan apa yang satu kerajaan caretaker boleh buat dan apa dia tak boleh buat. Bukannya negara lain tak ada. Saya ambil contoh UK tadi, tetapi contohnya di Australia dan New Zealand ada, dan juga di Kanada ada garis panduan dipanggil Caretaker Conventions untuk yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri
Australia dan juga di New Zealand, pejabat Perdana Menteri telah mengeluarkan garis panduan untuk kerajaan sementara. Jadi kita boleh buat perkara yang sama. Tak pun kita boleh gubal undang-undang untuk, sebab benda ni walaupun tidak dikatakan dalam perlembagaan, macam saudara katakan tadi, perlembagaan jika ia tidak ada, kita boleh bacakan dalam perlembagaan itu bahawa ini yang diinginkan ataupun inilah semangat perlembagaan itu. Jadi saya tak nampak masalah contohnya kalau kita gubal undang-undang. Mungkin undang-undang yang untuk memastikan bahawa kerajaan sementara itu bertindak dalam had-had yang tertentu. Okay. Saya perlu pergi rehat yang kedua, tetapi apabila kembali nanti, saya juga nak melihat bagaimana kita perlu mengambil apa yang saudara Syahrazan rasa positif ataupun begitu optimis dan pragmatik sekali tentang kesedaran yang semakin meningkat itu, kerana kalau ia tidak dihalakan, maka ia dengan mudahnya boleh dibawa ke arah politik partisan dan sebagainya. Dalam konteks itu, kerana ada satu buku hijau, a concise reading bagi saya tentang perlembagaan persekutuan yang saudara Syahrazan bawa. Kita masih lagi, sebelum kita bercakap tentang kerajaan sementara, beberapa bulan dahulu pun, tentang kesedaran terhadap perlembagaan itu sendiri dan penghayatannya. Kerana kadang-kala, saudara Syahrazan pun boleh tengok di Twitter, garis masanya, sesuatu isu tu sebenarnya ada paksinya di perlembagaan, tapi kita bincangkan seolah-olah ia tiada. Jadi, kematangan dalam konteks itu, mengupas perlembagaan dan menghayatinya itu, kesedaran tentang itu sebenarnya paksi. Kalau kita buat undang-undang baru tentang kerajaan sementara, tapi jika ia tidak dihayati, maka tidak pergi ke mana. Saya nak tanya malam ini, kita tanya balik soalan itu kepada peguam untuk memberikan pendapat tentang mungkin inovasi dan kreativiti baru dalam menghayati perlembagaan sebenarnya. Tadi sebelum rehat saya tanyakan saudara Syahrazan tentang penghayatan dan kesedaran tentang perlembagaan misalnya. Tapi tadi waktu rehat saudara Syahrazan kata ada juga satu model lagi yang mana ada lantikan untuk kerajaan sementara. So kita pergi. Jadi kita pergi ke situ dulu baru kita pergi ke penghayatan. Contohnya di Pakistan, dalam perlembagaan Pakistan tersebut ada membutuhkan apa yang kita panggil sistem kerajaan sementara neutral. Dipanggil neutral di mana seorang chief advisor akan dilantik untuk mentadbir. Dia akan menjadi ketua eksekutif pada masa interim period tu. Dan kenapa dipanggil neutral adalah kerana chief advisor ni tidak boleh terlibat dalam pilihan raya. Maksudnya dia tidak boleh menjadi salah seorang calon contohnya. Jadi itu adalah satu model yang digunakan di Pakistan dan sehingga tahun 2012 juga digunakan di Bangladesh. Tapi Bangladesh dah ada buat pindaan perlembagaan dan tak ada lagi lah. Tetapi ia digunakan di Pakistan. Jadi di mana terdapat satu formal appointment dan pada masa tu kerajaan neutral ni, kerajaan sementara neutral ni mentadbir negara untuk memastikan kerajaan yang incumbent tidak menyalahgunakan kuasa eksekutif pada ketika itu untuk contohnya berkempen ke apa. Tapi saya rasa untuk mempraktikkannya di sini mungkin masih tidak begitu mungkin tidak praktikal, kerana kalau kita lihat pun dalam di Malaysia ni antara satu pilihan raya kepada pembentukan pembuaran kepada pembentukan kerajaan baru, kita lihat tak lama sangat. Jadi mungkin tidak ada satu keperluan untuk kita ada itu neutral. Tapi mungkin kita boleh explore lebih lanjut mungkin lepas ini. Tapi buat masa ni saya sendiri percaya tidak begitu praktikal untuk Malaysia. Itu juga melambangkan keadaan masyarakat dan sistem yang mereka ada. Kerana kalau saya lihat kerajaan Bangladesh ni dalam perlembagaan itu diberikan peruntukan dan sebab itu dia ditubuhkan di bawah pentadbiran Majlis Penasihat Had yang mana dia dipengurusikan oleh Ketua Hakim Negara. Jadi bagi mereka berdiri di tengah keadilan itu perkara paling penting dalam konteks itu. Bukanlah nak kata kat kita tak penting, tapi kita ada cara-cara dan mekanisme lain untuk memastikannya. Sebab tu dalam konteks itu, bagi saya kembali kalau
tunjang utama masyarakat madani ataupun masyarakat sivil itu adalah semangat untuk keadilan berlaku, semangat untuk meningkatkan kualiti hidup semua orang dan sebagainya. Jadi balik kepada menghayati perlembagaan, kerana sebenarnya dalam forum buat pertama kali yang saya pernah hadiri Jabatan Pengumuman Negara bersama dengan sekolah membuat itu 3 hari ada forum umum dan sebagainya. Roh dan semangat perlembagaan itu juga sepenting apa yang tertulis dan tercatat. Jadi dalam konteks itu, kalau ia hanya dihayati oleh segelintir masyarakat saja, bagaimana mungkin kita boleh memekarkan lagi pembinaan keadilan, kualiti hidup ni ke depan, bertunjangkan buku seperti yang ada di depan kita ni. Pandangan saudara Syahrizal. Saya selalu bila kita bicara tentang perlembagaan, saya selalu cakap bahawa perlembagaan ni kalau kita tak kenal maka kita tak akan cinta. Jadi sebelum apa-apa kita harus kenal, kita harus hayati perlembagaan itu. Tetapi masalahnya saya rasa di negara ini dan juga mungkin masyarakat kita sebelum ini, penghayatan tentang perlembagaan, pemahaman tentang perlembagaan masih di tahap yang rendah. Mungkin ada peningkatan, memang ada peningkatan sejak tahun 2008 kita dapat lihat. Tetapi masih di tahap yang rendah. Jadi saya rasa masyarakat madani mempunyai tanggungjawab, Majlis Peguam juga mempunyai tanggungjawab yang sama, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan kesedaran perlembagaan masyarakat dan orang ramai. Dan ini yang telah dilakukan oleh Majlis Peguam contohnya. Apabila pada tahun 2009 kami telah melancarkan kempen perlembagaanku yang juga telah mendapat liputan Awani sebelum ni. Kempen perlembagaanku untuk apa kita kata merakyatkan perlembagaan. Untuk membawa perlembagaan tu, sebab kalau kita tengok perlembagaan ni, peguam pun kalau baca perlembagaan ni takkan faham. Susah nak faham. Terlalu legalistik. Jadi apa yang kita buat dalam kempen perlembagaan ni, kita permudahkan. Kita jadikan ianya satu benda yang mudah untuk semua orang faham. Dan apabila orang faham, barulah orang tahu mereka ada hak, barulah orang tahu bahawa kerajaan ada kuasa dan juga ada batas. Barulah mereka tahu bagaimana ketiga-tiga organ kerajaan, legislatif, kehakiman dan juga eksekutif berfungsi. Barulah mereka tahu apa peranan mereka sebagai rakyat Malaysia. Tapi kalau tanpa itu saya rasa kita takkan dapat membawa ke hadapan kematangan masyarakat tentang politik dan undang-undang. Saya pernah terlibat dalam diskusi, kita tinggal 9 minit lagi. Ada yang dapat ialah, tapi kita kena dapat kualiti hidup dulu, barulah kita ada betul-betulnya luxury lah, kemewahan untuk berbicara perkara-perkara ini. Tapi bagi saya, jika kita menghayati perlembagaan, ia memberikan kita pengupayaan, empowerment, untuk meningkatkan kualiti hidup sama ada aspek ekonomi, sosial atau apa juga. Pandangan saudara Syahrizal. Senang cerita macam ni. Bukan kena tunggu kita dah kaya baru kita nak. Sebenarnya macam ni. Kita boleh hidup seluruh kehidupan kita tanpa tahu apa-apa tentang perlembagaan. Tapi apabila hak kita diambil, apabila mungkin mana-mana organ kerajaan melampaui batasan mereka, kita tak akan tahu kalau kita tak tahu perlembagaan. Jadi sebab itu penjana kuasaan atau empowerment yang kita cari itu datangnya daripada perlembagaan. Sebab hanya dengan perlembagaan, kalau kita tengok dalam media sosial contohnya, bila orang bicara, sebab mereka tahu bahawa hak mereka untuk bersuara termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu mereka lebih berani untuk bersuara. Dan saya rasa kita bawa diskusi ini ke garis masa kita. Ada tweet handle Syahrizal, ada tweet handle 501 Awani, ada tweet handle saya sendiri. Dan terima kasih kerana telah menonton. Anda boleh berikan pandangan di situ, di garis masa, Facebook, Twitter Awani, ataupun terus ke astroawani.com. Anda boleh melihat siaran langsung di talian oleh siaran-siaran Awani, kandungan-kandungan lain juga. Ia siaran langsung di astroawani.com, dan kita jumpa lagi dalam episod agenda Awani yang lain. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.